Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kadar Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat meneruskan pengisian tadabbur ringkas surah Ar-Rahman, yang mana kita akan membaca ayat yang ke-29, muka surat nombor 28, muka surat nombor 23 dalam nota yang bercetak. Kita lihat ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Terjemahan ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Sekalian makhluk yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi, yas'aluhu, sentiasa meminta, memohon kepadanya, kulla yaumin, setiap masa, setiap hari, huwa fi sya'nin, dia dalam urusan. Ayat ini kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat nombor 26 dan 27, kita telah mengetahui bahawa tiada satu makhluk pun di alam ini yang akan kekal selama-lamanya. Manusia makhluk silih berganti daripada satu generasi kepada satu generasi, daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Yang kekal itu siapa? Yang kekal itu adalah Zat Tuhan yang maha mulia, yang maha besar, yang maha mulia. Maka apa perkaitan dengan ayat yang ke-29 ini? Ayat 29 ini adalah bukti menunjukkan bahawasanya di antara menunjukkan Allah itu kekal, menunjuk kepada bukti kenapa makhluk ini dia tidak kekal. Kerana kalau kita baca pada tafsiran ayat 29, Allah, kalau tafsiran ini kita boleh tengok dekat muka surat nombor 23 dalam nota bercetak. Ayat ini sebenarnya Allah nak memberitahu kepada kita bahawasanya Allah ini tidak perlu, tidak berhajat kepada mana-mana pihak. Allah Ta'ala ini tidak berhajat kepada mana-mana makhluk, tetapi makhluk Allah lah yang berhajat dan memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan. Makhluk itu siapa? Makhluk yang ada di langit seperti para malaikat, mereka juga meminta kepada Allah. Makhluk yang ada di bumi seperti manusia pun meminta kepada Allah. Bahkan semualah, semua makhluk di langit, semua makhluk yang ada di bumi. Ayat ini kalau kita baca pada potongan ayat kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap masa Allah dalam urusan, maknanya Allah Ta'ala ni dia bagi tahu dia sentiasa dalam kesibukan. Allah ni sangat sibuk.
Tidak ada satu saat, tidak ada satu detik, melainkan Allah ni sentiasa menguruskan kehidupan alam. Okey, di antara bentuk di antara bentuk apa manusia, apa makhluk tu minta kepada Allah, kita semua sedia maklum. Kan? Ada yang minta kepada Allah dalam bentuk ucapan, ada yang minta kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Kita ni sebenarnya solat bentuk perbuatan, sebenarnya kita meminta kepada Allah sesuatu. Begitu juga kita doa, kita berzikir, itu semua termasuk dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada satu ulasan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, antara contoh Allah ni sibuk apa? Allah sibuk mengabulkan doa orang yang berdoa, Allah memberi orang yang meminta, Allah menggembirakan orang yang sedih, Allah menyembuhkan orang yang sakit dan seterusnya. Okey, ayat ni mudah saja untuk difahami. Maka kita tengok di antara contoh, siapakah makhluk di langit ini yang meminta bergantung kepada Allah? Antaranya kalau kita tengok dalam surah Ghafir ayat nombor 7, tapi tak ada dalam nota, mungkin tuan boleh buat catatan tambahan. Ini adalah cerita tentang malaikat. Para malaikat ni sebenarnya mereka selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sesuatu. Antaranya kalau kita tuan tengok dekat ayat nombor 7 dalam surah Ghafir, malaikat ni mereka sentiasa bertasbih, puji Allah, dan mereka pun sebenarnya sentiasa meminta kepada Allah keampunan bagi orang-orang yang beriman. Maknanya malaikat ni berdoakan orang beriman. Makna kata ringkasnya adalah tak ada makhluk Allah di dunia ni yang dia tidak bergantung kepada Allah. Cuma dalam bentuk yang bagaimana kita tidak tahu. Kan? Mungkin ada bergantung kepada Allah dalam bentuk dia bertasbih, dia memuji Allah. Seperti mana kita semua tahu, tidak ada mana-mana makhluk Allah melainkan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ni mudah saja untuk difahami. Maka kita teruskan dengan pengajaran daripada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-29. Okey, pengajaran yang pertama seperti mana terjemahan ayat tadi, semua makhluk meminta dan berhajat kepada Allah. Sekalipun mereka ini sebenarnya, jika mereka kafir sekalipun, sebenarnya ada ketika mereka bergantung penuh kepada Allah. Contoh ayatnya, tuan boleh buat catatan tambahan, seperti mana dalam surah Luqman ayat nombor 32. Orang kafir musyrikin ni, walaupun mereka ni mensyirikkan Allah, tapi ada ketikanya mereka ni tahu Tuhan yang Allah Ta'ala itu diperlukan. Antaranya ketika mana mereka sedang berlayar di lautan. Allah Ta'ala cerita dalam surah Luqman ayat 32, dan apabila mereka di lambun ombak yang besar seperti gunung, mereka akan menyeru Allah dengan berdoalah. Ni kita semua sedia tahu. Tapi apabila selamat di daratan, mereka syirikkan Allah pula. Tapi ketika mereka berada di lautan, mereka akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahawasanya sekalipun dia kafir, sebenarnya ada ketikanya makhluk ini dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran nombor 2, Allah sentiasa dalam kesibukan. Sebab itu Allah Ta'ala ni kalau kita baca dalam ayat kursi, Allah Ta'ala ni dia tak pernah didatangi apa? Allah tak pernah didatangi rasa mengantuk, sinatun. Allah juga tidak pernah tidur. Kan? Allah Ta'ala ni dia tak pernah cuti. Allah Ta'ala dia tak pernah penat, tak pernah rasa lelah, tak pernah. Itulah Allah Azza wa Jalla yang Allah kata rahmatnya Allah tu kepada makhluknya
sentiasa Allah Ta'ala itu dalam menunaikan keperluan makhluk-makhluknya. Kalau kita tak minta pun, Allah tetap jalankan apa? Allah bagi kita nafas. Ada tak nafas kita berhenti? Kalau kita mati, berhentilah. Kan? 24 jam Allah jalankan, bagi udara, bagi pernafasan untuk kita, bagi nyawa untuk kita berjalan. Baik, moga-moga daripada ayat yang ke-29 ini menampakkan dengan lebih jelas bahawasanya kita memang terhutang budi banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Justru itu Allah Ta'ala perintahkan kita pada ayat yang ke-30. Kita baca ayatnya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? So nak jawab apa? Sebelum ni kan kita ada sebut kan, tidak ada mana-mana nikmat Tuhan yang kita dustakan. Okay, kenapa ayat 29 tadi menjadi salah satu nikmat yang kita perlu syukuri? Kerana Allah Ta'ala itu kekal. Allah Ta'ala sentiasa menguruskan urusan para makhluknya. Allah tak pernah berkira. Allah tak pernah tak dengar kalau kita minta. Allah Ta'ala tak pernah tak tahu apa masalah kita. Jadi ia merupakan satu nikmat, berbeza dengan makhluk. Tetapi Allah sentiasa dalam menguruskan urusan hamba-Nya. Maka itu merupakan satu nikmat yang lain yang perlu kita syukuri. Baik, kita masuk kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat nombor 31. Okey, ayat 31 ni tuan-tuan, kita sudah pun kita akan masuk kepada ayat yang Allah menceritakan tentang rahmatnya Allah itu di hari akhirat. Maksudnya kita nak masuk akhirat adalah sekarang. Kalau kita tengok dalam kotak yang saya paparkan, kita berada pada tajuk ketika berada di hari akhirat, bermula ayat nombor 31. Maknanya mula ayat 31 ni Allah nak bawa kita semua kepada hari akhirat. Okey. Kemudian tuan-tuan, saya pernah bentangkan carta ni. So ayat 31 ni sebenarnya kita dah akan masuk kepada cerita Allah kumpul dan Allah akan hisab semua makhluknya. Okey. Kenapa kumpul? Kenapa hisab makhluknya merupakan nikmat? Kita akan lihat nanti keterangan ayatnya. Baik, kita baca ayat nombor 31. Sanafurughu lakum ayyuhath thaqalan. Terjemahan ayat ini Allah mengatakan sanafurughu, kami akan menyelesaikan, lakum kepada kamu, ayyuha wahai athaqalan, dua yang berat, iaitu manusia dan jin. Okey ya. Saya terangkan dulu kenapa manusia dan jin dia dipanggil athaqalan. Okey. Kalau kita tengok dalam nota muka surat nombor 24, kenapa jin dan manusia dipanggil athaqalan? Apa maksud saqal? Saqal maknanya berat. Jadi kalau dua berat, thaqalan.
Kan, kita jumpa ayat ini dari awal sampai ayat 31 Allah guna dua, betul? Jadi Allah kata okey, kenapa jin dan manusia dipanggil dua yang berat? Berat tu maksudnya apa? Kita diberatkan dengan pelbagai jenis kewajipan. Bukan berat badan, tetapi berat tu maksudnya kita diberatkan oleh Allah, dibebani Allah dengan tanggungjawab. Gunung ganang walaupun dia berat, tetapi dia tidak dibebankan dengan salat, dengan puasa, dengan kewajipan. Berbeza dengan manusia. Walaupun manusia itu kurus, dia telah dibebankan dengan tanggungjawab. Okey, ayat ni kalau kita lihat pada perkataan sanafurughu, apa maksud kami akan menyelesaikan? Okey, sanafurughu ni maksudnya macam ni. Dia ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak, ayat ni kalau kita terjemah dia secara literal, sebenarnya Allah nak kata nanti kami akan buat, kami akan luangkan masa kepada kamu wahai jin dan manusia. Luangkan masanya maksud macam ni. Nanti kita akan ada satu sesi one by one, maksud dia macam tu. Kan, masa kita hidup, kita seperti tak nampaklah Tuhan berhadapan dengan kita, Tuhan berbicara dengan kita, betul? Kita cuma tahu semua makhluk dia akan minta kepada Tuhan yang satu. Tetapi apabila di hari akhirat akan ada session one to one, itu dia kata kami akan luangkan masa untuk kamu wahai jin manusia. Tapi dia tak terjemahlah luangkan masa, tapi Allah kata kami akan jumpa kamu, kami akan hisap kamu, kami akan selesaikan urusan kamu wahai dua makhluk tu, itu jin dan manusia. So tuan-tuan boleh faham? Maksudnya nanti kita ni satu persatu, seorang demi seorang, Allah akan bagi ruang untuk Allah menghisap para hamba-Nya. Okey. Jadi kita terus kepada ayat yang ke-32. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Okey, ayat 32 ni adalah perintah bersyukur nombor berapa? Yang ni dah masuk nombor 9. Ingat tak saya sebut sebelum ni, Allah akan ulang fabi ayyi ala berapa kali? 31. Cara dia macam mana? 8 7 8 8. So ayat 32 ni dia dah masuk kepada 8 pertama tadi dah habis. Sekarang ni nak masuk kepada yang ke-9. Okey. Ayat 32 ni Allah Ta'ala nak kata tadi, kerana Allah Ta'ala akan luangkan masa dia, berikan peluang seorang demi seorang untuk bertemu dengan Tuhan, untuk dihisap oleh Allah. Kenapa dia jadi nikmat? Kerana kalau kita baca dalam tafsir Wabah Zuhaili, di antara bentuk nikmat Allah, muka surat 25, adalah Allah akan berlaku adil kepada makhluk dengan memberikan pahala kepada orang yang baik dan menghukum orang-orang yang jahat. Maknanya ayat nombor 32 tadi dengan 33 ni kenapa jadi nikmat? Kerana kalau dekat dunia, adakah semua orang bersalah dia akan dibicarakan? Dia akan ditangkap? Tak kan? Dekat dunia ada orang bersalah, dia boleh lari, dia boleh terlepas.
kan. Tetapi di hari akhirat Allah nak kata engkau akan jumpa dia. Tak ada satu pun yang yang tidak akan diberikan ruang untuk dihisap. Maka dia jadi nikmat tak? Jadi nikmat lah. Satu nikmat Allah memberikan pengadilan kepada semua pada jin dan pada manusia. Sebab tu dia jadi nikmat yang harus disyukuri. Dalam masa yang sama Tuhan nak menunjukkan kekuasaan dia, bahawasanya semua makhluk itu akan diadili seorang demi seorang, tak ada yang terlepas. Nanti kita akan baca pada ayat yang ke-33, Allah akan mengukuhkan bahawasanya tidak ada siapa yang akan terlepas untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada ayat nombor 33. Jadi kita berhenti pada ayat nombor 32 ini. Moga-moga kita semua semakin jelas tentang luasnya rahmat Allah. Bukan sekadar dunia ni masih ada, tapi rahmat Allah itu juga sebenarnya sampai ke hari akhirat. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.